Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di KS Lina Channel. Hari ini saya nak memasak menu menggunakan ikan patin. Mudah saja resepinya. Saya nak masak asam pedas ikan patin. Sedap sangat-sangat ikan patin dimasak asam pedas. Jomlah bersama-sama tengok cara saya menyediakan resepi ini. Mula-mula saya nak sediakan perencah asam pedasnya. Mudah sangat-sangat. Masukkan 1 biji bawang besar ke dalam blender ataupun pengisar. Kemudian masukkan pula bawang putihnya. Dalam 4 ulas saja saya gunakan bawang putih. Halianya dalam 1 inci macam tu. Dan air secukupnya. Semua bahan-bahan ini kenalah dikisar sehingga lumat. Kalau nak ditumbuk saja menggunakan lesung batu pun boleh juga. Mana yang mudah dan cepatlah. Yang penting kenalah ditumbuk ataupun dikisar sehingga lumat. Macam ni dah lumat kan? Seterusnya saya nak masak asam pedasnya. Masukkan minyak masak secukupnya ke dalam kuali. Kemudian masukkan pula bahan-bahan yang telah dikisar sehingga lumat tadi. Masukkan kesemuanya. Kemudian bolehlah dikacau-kacau dan ditumis sehingga menyusut airnya dan nampak pecah minyak macam ini. Kemudian bolehlah dimasukkan pula cili kering kisar. Nak gunakan cili bor pun boleh juga. Tapi kalau gunakan cili kering kisar lagi sedap. Mana-manalah yang mudah. Kacau-kacau sehingga sebati. Dan pecah minyak macam ini. Kemudian bolehlah dimasukkan pula belacan. Yang tak suka belacan boleh saja tak masukkan belacan. Kemudian garamnya pula. Masukkan juga gula secukupnya. Lagi apa? Serbuk pati cendawan ataupun serbuk perasa yang lain pun boleh juga. Masukkan sedikit ladi hitam. Masukkan juga serbuk kunyit. Kemudian serainya pula yang diketuk-ketuk sahaja. Jangan lupa daun kesum. Lagi daun limau purutnya. Itu saja yang saya masukkan. Kemudian bolehlah dikacau-kacau sehingga sebati dan naik bau. Teruslah dikacau-kacau lagi sehingga pecah minyak lagi. Nak pastikan perencahnya betul-betul masak. Kemudian masukkan pula pes asam jawa. Nak gunakan air asam jawa pun boleh juga. Dua-duanya sedap sama saja. Kacau-kacau sehingga sebati dan pecah minyak lagi. Perencah asam pedas ini sememangnya kena dimasak sehingga betul-betul masak dan pecah minyak. Nak elakkan daripada sakit perut. Kemudian bolehlah dimasukkan pula ikan patin. Ikan patin ni ikan yang dibela sendiri. Ikan patin ni pun kena ada caranya ya nak cuci sehingga bersih. Kalau tak ikannya akan hanyir. Petua nak cuci ikan patin ni sehingga bersih adalah gunakan tepung gandum dan juga serbuk limau nipis. Sebelum ikannya dibilas, gaul-gaulkan dengan tepung gandum dan juga serbuk limau nipis. InsyaAllah ikan patinnya tak akan hanyir. Boleh cuba. Ikan patin ni kan lambat sedikit kalau nak empuk dan juga lembut. Kacau-kacau dan biarkan seketika macam ini. Naklah juga perencah asam pedas ni meresap pada ikan patinnya. Boleh saja dikacau-kacau beberapa kali, balik-balikkan ikan patinnya supaya ianya mesra gitu dan lebih meresap perencahnya.
Kalau ikan patin dah nampak macam lembut dan empuk, bolehlah dimasukkan pula air secukupnya. Air ni untuk kuah. Kali ni saya masak asam pedas ni agak pekat kuahnya. Jadinya airnya saya masukkan sedikit sahaja. Kacau-kacau sehingga sebati. Biarkan seketika lagi. Rasanya ikan patinnya belum betul-betul empuk dan lembut. Jadinya saya biarkan lagi. Nak ditutup kualinya pun boleh juga. Nak dibiarkan macam ini saja pun boleh. Sekarang rasanya ikan patinnya dah lembut dan empuk. Okeylah macam ini sahaja. Asam pedas kalau tak ada bendir macam kurang sempurna, betul tak? Masukkan pula bendir secukupnya. Bendir ni pun boleh memekatkan kuah asam pedasnya kalau terlebih air. Bolehlah masukkan bendirnya banyak-banyak. Kalau ada tomato, boleh saja masukkan tomato. Saya dah kehabisan tomato, jadi saya tak masukkanlah tomato. InsyaAllah asam pedasnya akan sedap juga. Biarkan seketika sehingga kuahnya mendidih. Ikan patinnya pun dah lembut dah tu. Begitu juga dengan bendirnya. Dah separak empuk. Jadi asam pedas ikan patinnya pun dah masak dan siap. Mudah saja kan nak masak? Bau asam pedasnya sememangnya sangat-sangat sedap. Kemudian bolehlah ditaburkan lagi dengan daun kesum. Banyak-banyak masukkan daun kesumnya, lebih sedap lagi. Kalau kat rumah ada ikan patin, bolehlah cuba resepi ni. Selamat mencuba. Terima kasih.